Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah naltaqi fi hadzal liqa' linabhath aw sawfa natahaddath wa sawfa nunaqish an al-ayat al-makkiyah wal madaniyah الموضوع الجديد في هذا الأسبوع. وأتسمعون صوتي هذا؟ Tak faham dah. Faham tak? Ustaz tanya dengar tak suara Ustaz dengan jelas? Naam. Naam. Soalan dia atasma'una sauti hadha? Atasma'una. Ataupun hamzah di depan tu adalah hamzah istifham. Atasma'una. Kamu dengar tak sauti suara saya? Hadha yang ni. Jawab dah? Naam ataupun la dah. Okay, dengar dengan jelas. Okay. Al-yawm sawfa natahaddas 'anil makkiyah wal madaniyah. Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Mekah dan Madinah. Semua orang tahu kan di mana letaknya Mekah, di mana letaknya Madinah, di negara apa? Negara apa? Arab. Negara nama penuh Arab tu apa dia? Mesir. Arab banyak. Jordan pun Arab. UAE. UAE pun Arab. Qatar pun Arab. Apa dia UAE? United Arab Emirates. Mekah dengan Madinah terletak di mana? Saudi of Arabia. Saudi Arabia. Ahsanti. Saudi Arabia ataupun dalam bahasa Inggeris Kingdom of Saudi Arabia. Negara yang raja berkuasa mutlak ataupun kita sebut sebagai apa? Raja berkuasa mutlak ni dia panggil apa? Pemerintahan secara Beraja. bukan beraja. Raja kuasa mutlak. Kalau presiden dia ada istilah dia, Ustaz pun dah lupa dah. Okey, Mekah dan Madinah. Dalam ayat ni kamu kena tahu ta'rif lah. Ta'rif dia pendek saja. Zikru ta'rifil ayatul makkiyah wal madaniyah. Kemudian kamu kena tahu fawaid, iaitu faedah, jamak kepada faedah. Faedah ma'rifatul ayatul makkiyah wal madaniyah. Kemudian kamu boleh terang tawdih mumayyizatil ayatul makkiyah wal madaniyah. Dia ada dia punya karakteristik. Ayat Mekah dia ada ciri-ciri dia. Ayat Madinah dia ada ciri-ciri dia. Kemudian kamu boleh tahu, kamu boleh sebut bilangan surah yang makkiyah dan madaniyah beserta contoh. Baik. Nantaqil ila mawdu'na al-yawm. Man sawfa yashrahu an hadha التعريف. تفضل. Siapa? Amal, mana Amal? Aina huwa? Amal masuk ke Amal? Tak ada dalam ni. Lari. Okey. Ta'rif ayat Mekah dan Madinah. Al-Makkiyah, ya ni ya nisbah. Asalnya Mekah lah. Tapi diletakkan Makkiyah maksudnya yang berkaitan dengan Mekah. Iaitulah ayat-ayat ma nazala qabla al-hijrah ila al-Madinah. Ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Tu disebut ayat-ayat Makkiyah. Adapun Madaniyah berlawanan dengan Makkiyah, iaitu ma nazala ba'dal hijrah. Apa-apa ayat yang turun selepas peristiwa hijrah, wa in nazala fi Makkah, walaupun dia turun dekat Mekah. Ada juga dipanggil Madaniyah tapi turun dekat Mekah. Yang ni takrif yang disepakati oleh seluruh ataupun jumhur ulama. Takrif yang lain banyak melihat kepada tempat.
Makiyah, ayat-ayat yang turun dekat Mekah saja dan kawasan sekitarnya. Madinah ataupun Madaniyah, ayat-ayat yang turun dekat Madinah dan kawasan-kawasan sekitarnya. Tapi hak ni adalah takrif yang terpilih. Dalam dulu ni subjek dia Quran dan Sunnah. PQS, Pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Dia bagi banyak takrif, lah dibuat kesimpulan. Kesimpulan yang terpakat adalah takrif ni. Lah ni dia terus bagi khulasah terus. Okey. Kalau Makiyah apa dia? Ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah tu hijrah ke mana? Hijrah ke mana? Madinah. Madinah. Ya. Mekah, Nabi berada di Mekah. Berapa tahun? Jawab. 10. 13 tahun di Mekah. 13. Quran turun tempoh dia 23 tahun. Dia 22 tahun dan beberapa bulan dan beberapa hari. Tapi kita genapkan terus 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dan di Madinah adalah 10 tahun. Yang tu kena ingat lah. Okey. Faedah dia. Sepatutnya faedah ni selalunya dia letak di belakang sekali. Tapi tak apalah. Dia letak di depan. Fawaid ma'rifatil ayatil makkiyah wal madaniyah. Apa faedah? Takrif kita dah tahu dah tadi. Apa tujuan kita belajar? Kita tahu Mekah dengan Madinah ni. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Mekah dengan Madinah ni. Apa tujuan? Apa faedah dia? Yang pertama, ma'rifatu tarikh tashri' al-ahkam. Kita tahu sejarah pensyariatan hukum. Kita tahu antara Makkiyah dengan Madaniyah, waktu dekat Mekah, ayat-ayat hukum tak apa nak ada. Tak ada lagi. Sebab apa? Sebab waktu tu nak membersihkan orang musyrik daripada menyembah berhala, daripada menyekutukan Allah Ta'ala. Dia main ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ayat-ayat ada pendek yang berkaitan dengan akidah saja. Biar akidah kuat dulu, barulah boleh turun ayat ahkam. Okey. Khususnya untuk ulama usul fiqh ataupun usuli, benda ni penting lah. Sebab dia nak tahu nasikh dan mansukh dalam hukum. Apa dia nasikh? Nasikh adalah ayat yang baru. Mansukh ayat-ayat yang lama. Contohlah ayat yang baru dengan lama ni. Dalam ayat arak contoh. Mula-mula Quran tak mengharamkan lagi arak. Quran kata apa? Quran kata apa? Jangan minum kalau nak buat Jangan ibadah. dekati kalau nak buat ibadah. Yang tu yang pertengahan. Dia ada 3 fasa. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Bila ditanya tentang arak, ada juga manfaat. Berlaku tak lagi pengharaman? Tak ada. Tak haram lagi. Ayat Quran sebut dekat arak tu ada juga manfaat. Okey. Lepas tu mai ayat yang kedua, macam yang kamu sebut tak Sat. Barulah la taqrabus salata wa antum sukara. Dia ketat sikit. Ketat sikit macam mana? Waktu nak solat saja arak diharamkan. Sebab apa? Ada seorang sahabat Nabi, dia tengah semayang dalam keadaan mabuk. Sebab tu diharamkan. Bukan diharamkan. Diharamkan ketika solat saja. Bukan secara total lagi. Dia secara berperingkat lah. Dan last sekali, barulah pengharaman secara mutlak. Ayat surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-90. Surah Al-Ma'idah. Bunyi dia macam mana? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak. Lepas tu pada lagi. Judi. Rijsun min amali syaitan. Last sekali pada merupakan keji, satu benda yang keji, perbuatan syaitan.
barulah haram secara total. Nasikh dan mansukh tu kena tahulah untuk orang-orang yang nak mendalami bidang ilmu usul fiqh. Okey. Kemudian yang kedua, ma'rifatu siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilal ma nazala minal ayat. Untuk kita tahu sirah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat yang turun. Kena tahulah. Kan ayat Quran yang turun, dia bukannya turun hari ni, okey letak awal. Turun esok, letak selepas tu. Turun esok lagi, letak lepas tu. Tak, dia bukan susunan macam tu. Dia susunan dia adalah tauqifi daripada Allah Ta'ala. Kadang hak turun lewat tapi letak di belakang. Tapi bila tahu Makkah dengan Madinah ni, ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkah dengan Madinah ni, dia tahulah sejarah. Kalau baca ayat ni, dia tahu dah kisah dia macam mana. Okey. Yang ketiga, al-isti'anatu bihi fi tafsiril Quranil Karim. Membantu khususnya para mufassir dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Contohlah, perkataan-perkataan kalau di Mekah, perkataan dia diguna pakai dia agak kalau di Mekah dia agak kasar. Kalau di Madinah dia agak sopan, dia agak lembut. Jadi dia kena tahulah, oh orang Mekah maksudkan perkataan ni yang ni. Orang Madinah maksudkan perkataan sekian, maksud dia macam ni. Perkataan ni tak digunakan di Madinah, tak digunakan di Mekah. Yang tu khusus kepada para mufassir lah. Ustaz, Ya, dia ada slang ke? ya. Wah. Macam kita lah. Macam kita kan di Malaysia ni. Orang Kedah cakap cara Kedah. Orang Penang cakap cara Penang kan. Kedah dan Penang sama. Tak. Tak sama kan. Penang dia suka lenggok sikit kan. Ampar je kena buat pasal kan. Kalau orang Kedah lain. Kedah pun banyak lorat. Kedah pun banyak lorat tahu tak? Nakar cakap macam lain. Ulu-ulu. Ada ke? Ya, Ulu-ulu. nakar cakap macam lain. Baling cakap macam lain. Kalau belah baling tu dia nak macam dengan Kelantan sikit. Mu tak tu dia kan. Kalau dia tak tahu kita tak tu dah. Ustaz boleh faham lah. Tapi nak cakap tu tak apa nak erti lah. Nak ajuk tak apa nak erti. Tengok. Tu dalam Kedah saja pun banyak lorat. Kalau dekat Malaysia lagi banyak Kelantan cara Kelantan, Terengganu cara Terengganu, KL cara KL. Tapi orang Kedah ni untung dia, orang utara kita ni lah, bukan Kedah saja. Dia boleh faham semua lenggok. Betul tak? Betul. Kalau kamu pergi cakap dengan orang selatan, Ustaz pergi Johor dulu ni, pergi rumah Tok Menakan, cakap Kedah, dia pun tak faham. Tambah sembang sama-sama kita orang Kedah, dia pun tak faham. Dia payah nak tangkap. Okay, kalau kita Faham bahasa dia orang. kita boleh faham. Tapi kalau hak mai pekat betul, kita tak apa nak faham tak. Walaupun duduk Kedah, orang baling cakap tak apa nak faham tak. Kalau pekat betul-betul, dia ada slang nakar, slang Jabi macam lain. Kuala Nerang cakap cara Kuala Nerang. Banyak slang Okey, kemudian yang keempat, tadawuqu asali bil Quran fi da'wati ila Allah. Kita zuk ni rasa gaya bahasa Al-Quran dalam berdakwah kepada Allah. Tengok. Kalau ayat Mekah dia guna macam mana? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau di Madinah dia guna apa? Wahai orang yang beriman. Dah guna perkataan orang yang beriman. Dia punya uslub dia lain. Uslub ni gaya bahasa. Cara berdakwah dengan orang kafir guna uslub yang lain, guna gaya bahasa yang lain. Dengan orang-orang yang beriman macam lain. Okey. Kemudian yang kelima, ziyadatus siqah bi sihhatil Quran wa salamati naqlih. Tambah apa dia? Siqah. Siqah ni apa dia? Kalau ikut makna percaya.
Keyakinan. Bertambah keyakinan dengan betulnya Al-Quran. Dan selamatnya, nakal ni maksudnya apa yang daripada Nabi yang sampai dekat kita macam tu juga. Boleh faham nakal? Yang Nabi baca Quran macam tu, yang sampai dekat kita, macam tu lah. Tak berubah walaupun sikit. Asli Ustaz. Ya. Okey. Mumaizat siapa dia? Saya Ustaz. Tafadhal. Husna Hamdan. Lama tak dengar suara Husna ni. Husna seorang pendiam. Mana ada? Tak ada. Kamu pembising. Dia dengan orang yang dia rapat je. Contoh dia, siapa yang rapat dengan dia? Amalina. Kan? Amalin dah pindah lah Ustaz. Sedih tak? Tak. Tak. Dalam kelas 4AK tu, kamu rapat dengan siapa? Mariam. Dia. Kawan baik lah. Mariam Ustaz. Mariam. Mariam masuk tak hari ni? Mariam ada tak? Ada Ustaz. Ada. Pasal apa tak masuk kelas sebelum-sebelum ni? Right. Ustaz Asa kamu tidur betul tak? Mana ada Ustaz. Phone dia rosak. Phone rosak. Lepas tu dah tukar baru dah lah. Handset iPhone apa pakai? Mariam. Okey, sambung Husna. Maizat. Mumaizat al-ayat Makkiyah wal Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makkah dan Madinah. Al-Makkiyah, awalan kisarul ayat wasur. Ayat dan surah yang pendek. Wasuar, jamak pada surah suar. Kalau sur tu pagar. Mujadalat a'mal musyrikin. Menentang amalan golongan musyrikin. Taksis akidah Islamiyah fi nufusi. Mengasaskan akidah Islam di dalam diri masing-masing. Dakwah ila tamfik bil akhlak karimah. Menyeru kepada berpegang dengan akhlak yang mulia. Okey. Kalau kamu tengok di sini ayat-ayat dia semua banyak berkaitan dengan akidah. Dan ayat-ayat dia pendek. Ayat-ayat yang juzuk Ammar tu banyak Makkiyah. Ayat-ayat dia pendek je. Contoh daripada Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah Ta'ala tunggal. Bukan satu, tunggal. Taksis akidah. Nak menegakkan akidah dulu. Nak bina akidah dulu. Beri kuat. Kemudian ayat dia pendek. Dan banyak lagi lah yang tak termasuk dalam ni. Dia baru letak 4 aja dan pendek-pendek. Ada lagi antaranya ayat-ayat yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ada tak dalam ni? Tak ada kan? Kamu boleh tambahlah. Kecuali pada surah Al-Baqarah yang cerita tentang umat-umat terdahulu kan. Semua adalah Makkiyah. Okey, lagi apa dia lagi? Mekah ni. Banyaklah antara ciri-ciri dia. Kamu boleh search kat internet memang banyak. Tengok sumber yang dipercayai lah. Kemudian Al-Madaniyah, Husna. Al-Madaniyah, tualul ayat wassuar. Ayat dan surah yang panjang. Kashfu an sulukin munafiqin. Mendedahkan cara-cara orang munafik. Tingkah laku suluk. Tingkah laku, perangai. Itu disebut suluk. Fiha izanul bil jihad wal ahkamihi. Berasaskan jihad dan hukum-hukum. Bianul ibadat wal muamalat wa nuzumul usrah. Menerangkan ibadat dengan cara-cara berurusan dengan undang-undang negara. Nuzumul usrah tu maksud apa?
undang-undang kekeluargaan. Undang-undang kekeluargaan. Okey, kalau kamu tengok sini, ayat-ayat yang panjang tu ada dia punya ayat-ayat syariat. Okey, ayat-ayat syariat. Tengok. Fiha idnun bil jihad. Dalam ayat-ayat madaniyah ni ada keizinan untuk berjihad. Awal-awal dulu dakwah dulu dengan tauhid. Bila mereka tak mau, barulah disuruh berjihad. Menentang orang-orang musyrik. Okey. Lagi. Siapa pula? Syukran Husna. Iqbal. Ada Iqbal? Iqbal mana? Tak masuk juga. Minggu lepas pun tak masuk. Ustaz, Hmm. jadi kan kalau dia kata ayat undang-undang kekeluargaan, so kalau yang macam Arak tadi yang undang peraturan tu, dia jadi dalam ayat apa? Madani ya? Oh, so dia hanya ikut depends undang-undang yang lain tu. Apa dia? Dia ikut macam untuk Madani, dia untuk semua undang-undang yang ada dalam Quran juga. Dia undang-undang tu maksud dia hukum hakam lah. Hukum hakam kekeluargaan. Tapi dia gunalah perkataan nuzum. Nuzum ni peraturan. Oh, kasih Ustaz. Okey, kalau kamu tengok ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Ayat-ayat tu, ayat-ayat hukum tu semuanya duduk pada surah yang panjang. Al-Maidah, kalau 10 surah yang awal tu memang panjang. Surah Al-Baqarah panjang tak? Panjang. Ali Imran panjang tak? Panjang. An-Nisa panjang. Al-Maidah panjang. Al-Anfal, Al-Taubah semua panjang. Semua madaniyah. Dan kalau kamu tengok kan, kalau kita nak tahu juga ciri-ciri madaniyah dengan makiyah antaranya, kalau makiyah ayat dia mula dengan ya ayuhan nas. Ayat-ayat yang ada ya ayuhan nas dia adalah makiyah. Kalau madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, confirm madaniyah. Kalau macam dalam surah panjang dia ada dua-dua. Contoh dalam surah Al-Baqarah dia ada juga ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Kan? Kemudian dia ada juga ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu pun ada, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas pun ada. Jadi kita nak ambil yang mana? Tengok kepada ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain dia antaranya surah yang panjang, ayat yang panjang. Itu madaniyah. Okey. Adad as-suwar al-makkiyah wal madaniyah ma'al amthilah. Berapa bilangan? Yang ni kena ingatlah 82, 20, 12. 82 di Mekah ataupun sebelum hijrah. 20 madaniyah. 12 ni menjadi perselisihan antara ulama. Yang ni ada yang kata Mekah, ada yang kata madaniyah. Ada yang kata makkiyah, ada yang kata madaniyah. Okey. Yang ni nak kena hafal semua tak? Nak kena hafal tak? Kalau hafal lagi baguslah. Tapi kalau kamu ingat surah-surah yang panjang saja, ni panjang ni. Surah-surah ni kira panjang ni. Tapi soalan jangan tanya hak jenis banyak ni. Soalan payah nak tanya. Kalau dia tanya pun yang famous saja. Yang betul-betul famous, contohnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa. Yang ni memang tahu kata panjang. Tapi kalau surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah baru satu muka lebih. Kita pun tak tahu nak letak. Yang ni panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Tak tahu. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Pendek tak? Pendek. Tapi termasuk dalam madaniyah. Dan dia letak ciri-ciri itu sebab apa? Dia melihat kepada tulul ayat ni melihat kepada kebanyakan surah.
Bukan kata semua, kebanyakan. Yang pendek dalam ni apa dia? Surah An-Nas sajalah. Yang lain panjang juga. Surah An-Nur panjang, At-Taubah panjang. Semua 20 muka lebih. At-Talaq 4 muka kalau tak silap. Ke 2 muka. Al-Munafiqun pendek. Okey. Yang ni kamu kena. Kalau bagus hafal. Hafal yang famous-famous je. Dia ada lagi dalam ni yang tak ada. Dia tak tulis. Apa dia? Surah Makiyah ni dia menceritakan tentang syurga, neraka, kan? Sebab apa? Sebab akidah. Adanya syurga, neraka, ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, semua adalah Makiyah. Kalau kamu tengok ni surah Qaf, cerita tentang ni hari kiamat. Al-Waqi'ah pun kiamat juga ni. Ayat-ayat yang ada sajdah, surah Makiyah juga. Bukan surah sejadah saja. Banyak. Makiyah ni memang banyak sampai 82 surah kan. Ayatnya, ayat sajdah berapa surah? Berapa surah? Lebih kurang 15 surah ayat sejadah. Yang ada ayat sejadah tahu kan? Dekat simbol hujung ayat tu dia ada macam apa? Kubah. Ada simbol sejadah tu ayat Makiyah. Surah Makiyah. Kalau kamu buka Quran pun dekat atas tu kan dia tulis Makiyah ataupun Madaniyah. Pasal tak dekat awal surah, dekat sebelum Bismillahirrahmanirrahim, dekat tajuk surah tu dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Hasan. Ada kan? Ha. Dia ada tulis Makiyah ataupun Madaniyah. Yang tu penting tu. Untuk orang-orang yang nak jadi mufassir, nak jadi usuli ni ulama usul fiqh lah. Dia mesti kena tahu Makiyah ataupun Madaniyah. Okey. Selesai. Tadribat. Ta'rif Makiyah Madinah apa dia? Ma nazala qabla al-hijrah ila al-Madinah. Tu Makiyah. Senang je. Madaniyah ma nazala ba'da al-hijrah. Beza dia dah qabla dengan ba'da. Okey, ahsanta Danish. Kemudian bayyin thalatha fawaid ma'rifatul ayatul makkiyah wal madaniyah. Yang ni kalau kamu tahu bahasa Melayu, kamu translate balik ke bahasa Arab boleh tulis dah. Apa dia? Ma'rifatu an-nasikh wal mansukh, walaupun tak ada dalam tu. Ayat dia apa dia? Dalam tu ma'rifatu tashri' al-ahkam. Tu ayat dia. Banyak lagi lah. Cuba sebut tengok. Apa dia fawaid? Ma'rifatu siratul rasul. Ma'rifatu sirah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ziyadah as-saqatu bis-sihah al-Quran wa salamah naqlah. ziyadatu siqah fil Quran wa salamatu naqli. Kemudian Tazawwuq asalib al-Quran fi da'wati ila Allah. Tadawuq. Kita mai satu perasaan. Dia kalau orang bukan Arab ni dia jarang nak mai zuq tu. Dia baca-baca ayat kan, Makiyah dengan Madaniyah. Jarang lah. Kecuali kalau dia belajar bahasa Arab, dia mendalami betul-betul ya. Bila dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dia dapatlah alunan-alunan tu pun dia dah tahu dah. Dia boleh melagukan Al-Quran ikut dia punya makna ayat tu. Tu tazawuq. Sebab tu kalau kamu tengok syekh-syekh besar, kalau dia baca kan, kadang-kadang meleleh ayat mata. Sebab apa? Dia mai satu perasaan tu. Kamu bisa tak? InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. One day. Kalau biasa, alhamdulillah lah. Walaupun tak faham, tapi merdu sangat-sangat. Meleleh ayat mata. Biasa tak? Tak faham. Tapi dia mai satu perasaan tu,
Ya Allah. Biasa tak? Tak biasa? Kalau kata tak biasa, Biasa, tenang. Benar. kalau biasa tak apa lah. menangis. Kalau tak biasa tu problem lah. Mungkin solat kamu tu tak tahu ingat ke mana. Kemudian adat as-suwar al-makkiyah. Jim dulu. Mahiyal mumayyizatil ayatil makkiyah. Ciri-ciri makkiyah apa dia? Kalau tak tengok buku, ustaz tak tahu kamu tengok ke tak kan? Kalau tak tengok, cuba sebut. Ayat panjang. Ayat panjang atau pendek? Madinah. Mekah. Ayat Ayat pendek. Ayat pendek. Pendek. Lagi? Ayat Cakap tu pasal betul. akidah. Ha? Akidah, pasal akidah. Lagi? Amalan mensyirikkan. Dia ada cerita Ha. syurga dengan neraka juga. Ya, Alhamdulillah. Walaupun tak ada dalam list, tapi kamu ingat apa yang Ustaz sebut. Lagi? Hari kiamat. Tentang hari kiamat. Tu makiyah semua tu. Kemudian? Dia tentang amalan akidat ibadat juga. Apa dia? Akidah dan ibadat. Macam Ustaz kata surah As-Sajadah tu. Ada adab akidah. Ya, kalau dekat makiyah, tak ada lagi pensyariatan lah. Tak ada. Islam tak suruh lagi. Tak ada langsung. Kalau kamu tengok ayat solat wa aqimus solah, dia turun pada tahun ke berapa? Kedua hijrah. Dua hijrah tu maksudnya tahun hijrah mula bila? Waktu hijrah lah kan? Ni tahun 2 hijrah maksudnya dah 2 tahun hijrah baru turun ayat solat. Ayat zakat. Baru mula syariat. Sebelum-sebelum tu tak ada. Sebelum-sebelum tu dia bab akidah saja. Berhala ni tak boleh sembah kan? Cerita pasal hari kiamat. Kehidupan selepas mati. Nak abang dulu, biar percaya dulu. Bila mereka dah percaya, barulah boleh berlaku syariat. Sebab tu, ada dalam satu riwayat. Ustaz tak ingat dah nama sahabat tu siapa dia. Dia kata kalau awal-awal turun, ayat terus mengharamkan arak, nescaya kami takkan. Tak ada seorang pun yang akan masuk Islam. Kenapa? Mamai Islam ni terus mengejut. Kan? Bagi terus syariat. Memang orang tak mau lah. Dia kena slow. Tu kita boleh tengok uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran tu. Dia buang sikit-sikit dulu. Tak boleh mai buat perubahan 360 darjah. Memang orang tak akan terima lah. Okey. Kalau ayat Madaniyah, dia berlawanan dengan Makiyah. Satu lagi yang kamu tak sebut, yang Ustaz sebut. Ayat-ayat Makiyah. Apa dia? Siapa ingat? Ayat dia bermula dengan Ya Ayuhan. Ya ayuhan nas. Ya Ayuhan Nas. Kalau Ya Ayuhan Ladina Amanu, mesti Madaniyah. Wahai orang-orang yang beriman. Dah beriman dah. Okey. Dal. Kam adadus suwar al-Makkiyah wal Madaniyah. Berapa bilangan? Makkiyah ada berapa tadi? 9? 82. Bila al-Arabiyah. Kalau mudah-mudah tu kamu reply lah dalam bahasa Arab. 82 takkan tak erti cakap Arab kan? 82 macam mana dalam bahasa Arab? Tak ingat dah. Saniyah wa samanun. Saniyah wa samanun. Isnan wa samanun. Madaniyah berapa? 20. Yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama ada 12. Ingat tu. 82, 20, 12. Payah dah nak ingat. Allah senang lah nak ingat. Lama-lama tak apa nak ingat dah. Sebab tu kena ulang lalu. Tapi kalau kamu tahu, tengok ciri-ciri itu pun dah tahu dah. Mahiyas suwar al-Madaniyah. Okey, cuba sebut 3. Sebut 3. Surah-surah Madaniyah. Baqarah. Lagi? Bayyinah, Zalzalah. Yasin. Yasin. Maidah. Lagi? Al-Hujurat. Al-Hujurat.
Ahsantum. Dah lah Ustaz. Ni, ni sebab boleh jadi kamu tengok buku kan. Kalau tak tengok, tak tahulah. Tapi kamu ingat yang panjang-panjang tu lah, surah yang awal, 10 yang awal tu semua Madaniyah. Yang panjang-panjang yang awal tu kan. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah. Semua ni. Yang awal. Kalau belakang-belakang ni ikut kita tak apa nak tahu kan. Yang ni confirm panjang. Kalau jadi imam baca surah ni, baca sampai habis, esok tu dia seorang lah mayang. Orang tak mai dah mayang. Baca pergi sedap tahu mana pun. Okey. Hak otak tu nak buat tak? Limadha takunu ma'rifah as-suwar al-makkiyah wal madaniyah muhimmah fi yaumina hadha. Pasal apa? Kita kena tahu surah Makkiyah dengan Madaniyah ni pada hari ni. Kalau dulu, ulama' dulu dia dah tentukan dah. Kalau ni Makkah, ni Madaniyah, dia nak tahu nasikh mansukh apa semua. Kalau kita pula, apa peranan kita? Antaranya kita boleh kajilah uslub dakwah tu, kita boleh contoh dakwah dalam Al-Quran. Dia seru macam mana? Dekat Fir'aun nak sebut ayat macam mana? Nak guna bahasa-bahasa apa? Okey? Kita boleh contoh dengan uslub gaya bahasa Al-Quran dalam berdakwah. Okey. Yang ni. Surah Al-Baqarah, Makkiyah ke Madaniyah? Madinah. Madinah. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Cerita pasal kiamat ni. Surah? Makiyah. Makiyah. Ya. Surah At-Taubah? Madaniyah. Surah yang panjang. Di Madaniyah. Madaniyah. Zalzalah? Mukhtalif bil. Mukhtalaf fiha. Mukhtalaf. Bacaan dia mukhtalaf. Tapi Al-Zalzalah ni cerita pasal apa ni? Gempa bumi. Akhir zaman ni. Dia banyak kepada mana? Kita tengok ciri-ciri. Makkiyah. Hari Makkiyah. kiamat. Tapi mukhtalaf. Surah As-Saff. Madinah. Surah panjang. Madaniyah. Surah Yusuf yang menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Makkiyah. Makkiyah. At-Taghabun. Hari kiamat ni. Kan nama Makkiyah. kiamat Makiyah. Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir. Ni baru mula peristiwa. So berdakwah secara Madaniyah. surah Muddassir apa dia? Makkiyah ke Madaniyah? Ha? Madaniyah. Makkiyah. Makiyah. Sebab dia antara ayat-ayat yang awal. Kan? Mula-mula surah apa? Yang paling awal kali. Iqra tu surah apa? Al-Baqarah. Iqra surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq. Al-Alaq. Al-Alaq yang awal kan? Ayat 1 sampai 5. Lepas tu baru surah Al-Muddassir ni. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tu ayat-ayat yang awal. Bila ayat-ayat yang awal dia adalah Makkiyah. Asy-Syu'ara. Ayat-ayat yang panjang. Makiyah. Makkiyah ke Madaniyah? Madinah. Madinah. Makiyah. Tengok Quran. Tengok Quran. Tak ada dalam ni kan? Tengok ciri-ciri Asy-Syu'ara. Makiyah. Makiyah. Betul ke? Betul. Betul. Saya confident Ustaz. Okey, kalau Al-Mutaffifin? Dua-dua. Mukhtalaf Madi. fiha. Madi. Ya. Mukhtalafiyah. Mukhtalaf fiha. Okey. Okey, kita nak lajak lagi satu tajuk boleh? Boleh. Boleh tak? Kamu kelas selalu dengan cikgu-cikgu lain panjang tak? Panjang. Panjang. Panjang juga ah.
Okey. At-tafsir wa ta'wil fi ilmi tafsir. Apa maksud tafsir, apa maksud ta'wil dalam ilmu tafsir ni. Dalam tajuk ni kamu kena tahu mafhum dia. Apa dia maksud tafsir, apa dia maksud ta'wil. Kena hafal lah, takrif semua kena hafal. Kemudian kepentingan kita mempelajari ilmu tafsir. Kemudian syarat tafsir dan ta'wil kena tahu. Kemudian last sekali adab mufassir. Nak jadi ahli tafsir Quran ni, dia ada adab-adab dia. Okey. Ada soalan tadi berkenaan dengan makiyah dengan madaniyah? Tak ada no? Kalau ada pun lagi lah. Okey, siapa? Tafsir wa ta'wil. Saya. Maisarah. Awak suara tak mantun. Tak tahu. Kamu buka speaker kan? Tak. Kamu guna earphone ke speaker? Earphone. Earphone lah. Oh. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir wa ta'wil fi ilmu tafsir. Tafsir dan ta'wil dalam ilmu tafsir. Yang macam kita tahu, tafsir ni adalah cabang ilmu ulum Al-Quran, antara yang paling utama dalam ilmu ulum Al-Quran, itu pelajaran tafsir. Apakah yang dikatakan dengan tafsir dari sudut bahasanya? Maknahu al-ibanah wal kashfu. Maksud dia menerangkan dan mendedahkan. Dari sudut istilah dia pula, Arafatu Az-Zarkashi annahu Arafahu Az-Zarkashi annahu ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munzilu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamuhu wa hikmuhu. Okey, cara bacaannya dengan adena annahu ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamuhu. Okey. Mafhum. Pada sudut istilah, pada pandangan Az-Zarkashi, tafsir ni ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum hakamnya dan hikmahnya. Siapa Az-Zarkashi ni? Az-Zarkashi ni nama penuh dia Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur bin Abu Abdullah Badruddin Az-Zarkashi. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 745 Hijrah dan beliau salah seorang yang mempunyai banyak penulisan kitab-kitab dan buku-buku dia yang berkaitan dengan fiqh, hadis, ulum Al-Quran dan tafsir. So, makna istilah ni, kesimpulan dia nak kata seseorang tu dia takkan dapat memahami kitab Al-Quran secara sepenuhnya ataupun sempurna kalau seseorang tu tak tahu tentang ilmu tafsir. Ada setengah pengkaji ulum Al-Quran kata bahawa tafsir dengan takwil ni adalah perkara yang sama dan saling bersangkut paut. Dan ada juga yang cakap sebaliknya. Maksudnya bezalah. Okay, untuk takwil pula, dari sudut bahasa dia, asluhu minal awal wa huwa ruju' ilal asli. Takwil berasal daripada perkataan al-awwal yang membawa maksud kembali kepada asal. Dari sudut istilah dia pula, huwa bayan ma yarji'u ilaihi ma'nal Quran
بمقتضى القواعد والنظار الدقيق. Dia menerangkan sesuatu yang kembali kepada makna Quran mengikut kaedah dan pandangan yang teliti. Maksud dia terangkan apa yang dibincangkan dalam maksud Quran, tapi kena ada syarat-syarat dan perbincangan dia secara tepat dan lebih mendalam. Untuk maklumat zaidah ni, dia just nak cakap digunakan tafsir dan takwil serta nas-nas Al-Quran. Dengan kedua-duanya dapat mengetahui makna dan maksud Al-Quran. Kedua-duanya menjadi kaedah atau sukatan dalam ilmu Islam yang menggariskan tiap-tiap aspek yang dilihat pada tafsir dan takwil pada nas Al-Quran. Itu je. Itu je. Ya. Okay. Ahsanti. Okey, kemudian sebelum kita pergi lebih jauh, kamu dengar betul-betul update itu tafsir, update itu takwil. Kalau berdasarkan kawan kamu terang, kamu boleh faham tak? Apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Atau perumusan tafsir dengan takwil ni? Adakah perkara yang sama ataupun berbeza? Berbeza. Sudah pastilah berbeza. Tafsir ni, kalau ikut betul-betul lah, nak mudah. Tafsir ni makna tersurat. At-takwil makna tersirat. Dapat? Okay, tafsir ni, kalau kita tengok perkataan Al-Quran tu, secara spontan, kita dah dapat dah terjemahan daripada dia. Tak gaduh, fikir panjang-panjang. Kalau takwil ni, dia perlu kepada, tengok dia kata, ar-ruju' ilal asli. Contoh perkataan istawa 'alal arsh. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Istawa, kalau ikut makna, kalau kita tengok dalam terjemahan dalam bahasa Arab, ada 15 makna. Istawa 'alal arsh. Makna yang satu yang paling sesuai. Sebab tu dia kata ar-ruju' ilal as. Tengok kepada kehendak yang betul-betul yang dikehendaki dalam Al-Quran tu. Makna yang paling tepat apa dia? Kalau ikut makna secara tafsir dia, secara orang kata spontan dia, istawa tu maksud dia jalasa, duduk. Tapi pada Allah Ta'ala, sesuai ke kita nak kata Allah Ta'ala duduk atas arash, duduk atas singgasana? Sesuai tak? Sudah pasti tak sesuai. Kerana apa? Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Bukan macam makhluk. Makhluk ni dia berjisim. Allah Ta'ala tak semacam dengan makhluk. Sebab tu kita ambil makna yang paling sesuai, yang paling layak dengan Allah Ta'ala. Kita meninggalkan yang rajih, kita ambil makna yang marjuh. Dia ada 15 maksud kan. Dia nak kena fikir betul-betul, makna apa paling sesuai. Sebab tu dia kata, wan nazarud daqiq. Dia kena teliti betul-betul, makna apa yang paling sesuai. Itu satu contoh. Banyak lagi lah dalam Al-Quran, kalau kamu tengok, kalimah singa, asad kan. Asad tu ada 700 perkataan. Tapi dalam Al-Quran tak guna pun perkataan asad. Pasal apa tak guna? Ada sebab dia. Kataan khamar, arak, ada 90 nama. Anjing, al-kalb, ada berapa? 40 nama. Banyak perkataan. Tapi Quran guna perkataan yang lain. Ada juga dalam Al-Quran bukan perkataan Arab betul-betul. Dia ambil daripada perkataan orang panggil yang diarabkan. Banyaklah. Rislin. Rislin tu maksud apa? Rislin kalau cari kamus, dia bukan perkataan Arab. Bila dia bukan perkataan Arab, ulama dia kajilah perkataan ni maksud apa. Sebab tu dalam tafsir ni, dia ada satu kitab nama dia Gharibul Quran. Dia ambil kalimah-kalimah yang pelik, yang jarang ataupun Arab tak guna, kemudian dia keluarkan kalimah tu, dia letak makna, maksud apa. Gharib Al-Quran. Okey.
Rislin Ustaz pun dah lupa dah maksud dia apa dia. Dia ada banyak Boleh faham takwil dengan tafsir ni apa dia? Takat yang Ustaz bagi contoh. Boleh. Kalau tafsir ni kita dapat perkataan tu terus spontan mai maksud dia. Kalau at-takwil nak kena tengok dulu. Maksud yang paling sesuai dengan Al-Quran apa dia? Kita sebut makna tersirat lah. Kalau at-tafsir makna tersurat. Lagi satu, tafsir ni dia selalu mengikut perkataan. Kalau at-takwil ni mengikut kefahaman. Kira panjang lah. Makna mafhum. Okey. Apa tujuannya? Idraku ma'ani wa ibarati ayatil Quranil Karim. Siapa dia ni? Ahamiyatu dirasati ilmi tafsir. Syamil. Fadal. Ya. Syukran Maisarah. Penerangan yang bagus. Okey, silakan Syamil. Ahmiyatu dirasati ilmi tafsir. Kepentingan belajar ilmu tafsir. Idarak ma'ani wa ibarat ayatul Quranil Karim. Memahami makna dan ungkapan ayat Quran. Ahsanta. Istiqraj wa istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah min al-Quranil Karim. Mengambil dan mendapatkan hukum syariat daripada Quran. Sama nombor 2 dengan nombor 3 tu sama kan? Istinbat. Kalau nak buat keluar hukum, perkataan digunakan istinbat, tak guna istikhraj. Istikhraj ni mengeluarkan, istinbat ni mengeluarkan juga, tapi dia melalui kaedah-kaedah yang diteliti, tapi apa semua baru boleh buat keluar hukum. Bukan senang. Sebab tu kena ngaji usul fiqh. Kamu pun dalam SMA ada usul fiqh kan, tapi kamu tak belajar. Nanti akan ada kelas tambahan lah, mungkin dengan Ustaz Ijazi untuk SMA. Okey, itu saja Syamil. Ada lagi tak? Tak ada. Syukran. Contoh hukum lah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam ayat Quran kan, kalau nak tayamum, tayamum dengan sa'id. Ulama kaji tu perkataan sa'id tu apa dia? Kita faham apa dia? Kita faham ikut mazhab Syafi'i. Kita menggunakan apa dia? Kalau nak tayamum? Debu. Debu ataupun tanah yang suci. Itu Imam Syafi'i yang mentafsirkan, yang mentakwilkan perkataan as-sa'id. Tapi kalau mazhab lain, apa-apa yang ada di permukaan bumi boleh tayamum. Tak kira lah pasir ke, batu-batu kecil ke boleh. Kita mazhab Syafi'i kena cari tanah ataupun debu yang suci. Sebab tu dalam satu perkataan tu, kalau dia nak jadi mufassir, dia mesti ada adab-adab dia yang dia kena tahu, yang kita akan masuk sekali lagi. Dan dia kena buat research lah. Bukan kata dia terus, tengok perkataan ni, bagi terus maksud. Dia kena tengok dulu, kena kaji dulu. Banyak lagi lah, antaranya kuruk kan, 3 kali suci untuk perempuan yang kematian suami. Kan? Sorry. Untuk perempuan yang bercerai. Kan? Talak 1, 3 kali suci dia punya iddah dia. 3 kali suci tu apa dia? Kuruk tu maksud apa? Haid ke suci? Tuhur ke haid? Kita dalam mazhab Syafi'i kita guna tuhur. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah dia kata 3 kali mai haid. Itu berbeza pandangan antara ulama. Kalimah yang sama tapi makna dia berbeza. Jadi mana satu yang betul Ustaz? Mana satu yang betul?
Dua-dua betul. Sebab depa berijtihad. Apa maksud ijtihad? Perah otak betul-betul. Ni otak ni dia perah sampai mengeluarkan, dia perah otak dia betul-betul sampai boleh buat keluar satu hukum. Bersepakat. Okey. Syurut at-tafsir wa ta'wil, syarat daripada siapa dia ni? Syukran Syamil. Maryam. Ya. Tafadhali. Istiqomah tu mawawilu wassalam. Wassalamatun Mana dulu ni? Hak ni ke yang ni? Bawah tu. Bawah tu bukan Syamil lagi ya? Satu Yang ni kan? berat tu. Syamil. Syamil lagi ya? Okey, Syamil. Syamil dah habis dah tak sat ni. Yang atas habis dah. Pandai dah. Dah. Teruskan. Syurutut tafsir wa ta'wil. Syurutut tafsir. An-naqlu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a taharrur an dha'if wal mawdu'. Taharruz. Taharrus. Taharrus an dha'if wal mawdu'. Berpindah daripada Rasulullah sambil menghindari yang lemah dan palsu. An-naqlu di sini maksudnya riwayat lah. Ambil riwayat daripada Nabi dengan kita jaga betul-betul daripada ambil daripada sumber yang daif dan maudhu'. Maudhu' ni perkara yang direka. Riwayat daripada Nabi tu mesti betul. Okey. Bukan kata pindah lah. Kalau kata pindah memang maksud dia pindah. Tapi dalam ni kita terjemah yang sesuai adalah riwayat lah. Mengambil riwayat daripada Nabi mengikut jalan yang betul. Bersanad. Kita panggil sanad lah. Kita ambil sesuatu sumber tu, guru kita tu mesti bertemu dengan guru dia. Siapa dia guru dia? Guru dia mesti bertemu dengan guru dia. Sampai kepada Rasulullah. Dia ada silsilah. Dia tak boleh ambil daripada satu apa? Guru aku. Guru hang pernah jumpa guru hang ke? Ya. Tiba-tiba jalan dia pikut lain, tak sampai kepada Nabi. Ambil daripada kawan ni, tengok-tengok sanad dia terputus. Tak boleh lah. Dia kena ada silsilah yang sampai kepada Nabi. Itu riwayat. Kemudian Al-aqs bil mutlaq al-lugha wa idmu sarf al-ayah ila ma la yadlu alaihi kalamul arab. al-akhdhu bi mutlaqil lughati wa adamu sarfil ayati ila ma la yadullu alaihi kalamul arab. Itu cara baca dah. Cuba baca. Kama qara'tu sabiqan. Baca macam Ustaz baca. Tak dapat. Tak dapat? Laju Al-akhdhu bi mutlaqil lughati wa adamu sarfil ayati ila ma la yadullu alaihi kalamul arab. Baru macam orang Arab sikit. Kamu kena latih lidah kamu baca bagi lancar. Quran kamu baca lalu kan? Kalau tak baca Quran lalu tak lancar. Mau tak mau dulu Ustaz pernah habaq dah. Setiap kelas Ustaz sentuh benda ni. Ustaz suruh baca berapa muka Quran dalam sehari? 2, 3. 5. 5. Daily 2. 2 makra. Sehari koman-koman 2 makra. Kamu dengar bunyi apa? Motor. Tak tahu lah, motor ke kereta tak tahu lah. Punya kuat enjin. Okey. Nombor 2 ni apa dia? Syamil. Mengambil bahasa yang tepat dan tak mengalihkan ayat-ayat
dengan kaedah bahasa Arab. Menggunakan bahasa yang betul lah. Bahasa Arab yang asli. Hak mana yang bukan Arab tu, hak makna yang terjemahan bukan daripada orang Arab guna tu, okey, kita kena sarf. Sarf tu dia buang. Yang ketiga, Al-aqzu bi qawli sahabi. Ambil daripada kata-kata sahabat Nabi. siapa dia sahabat? Yang ni Ustaz lalu ulang ni. 3 definisi sahabat apa dia? Siapa Pernah ingat? jumpa dengan Nabi, Ya. beriman dengan apa yang Nabi bawa, dengan Dia ikut apa yang Nabi cakap. Pernah jumpa Nabi. Pernah jumpa Nabi satu. Kemudian Beriman beriman dengan Nabi. Kemudian last sekali. Dalam Ya. beriman. Alhamdulillah ingat juga. Tu Ustaz kata Ustaz duk ulang lalu benda ni. Sahabi. Okey. Kemudian yang keempat, Al-aqzu bima yaqtadihil kalam qanun syar'i. Mematuhi apa yang dikehendaki oleh undang-undang. ya, oleh syarak lah. Okey, tu syarat tafsir. Dia nak kena jaga riwayat. Iaitu ambil riwayat yang betul. Mesti sampai kepada Nabi SAW perkataan. Kalau kalimah tu Nabi maksudkan macam tu, sampai dekat dia pun macam tu juga. Macam kamu biasa main kan satu permainan hak bisik tu kan. Ada 10 orang bisik perkataan yang sama ataupun ayat yang sama, tengok orang yang ke-10 tu boleh sampai tak ayat dengan orang yang pertama tu sama tak? Tengok sampai orang ketiga pun dah gelong dah. Kau tinggal. Lah. Sampai kat orang lah tu jadi macam lain. Biasa main tak permainan tu? Besar. Dia suka kat Kamu biasa salah tak? Tak salah tak kamu kalau jadi orang yang kamu jadi orang yang keberapa lalunya? jadi orang last. 1, 2, 3 semua pernah. Kalau yang jadi orang lah tu Ustaz nak tanya, betul tak apa yang orang pertama bawa kat kamu? Sama tak? Tak sama kan? Tak lama. Terkabur ayat. Permainan ni syok tau. Ustaz cukup syok tau permainan ni. Dulu ingat lagi lah. Main dulu-dulu ni. Sampai kat orang lah memang jadi kot lain lah. Bukan salah orang lah. Orang hak tengah-tengah tau. Tak mau salah diri sendiri. Okey. Maryam. Syukran Syamil. Maryam mana? Galik dah apa? Maryam. Ikas sikit. Ya Ustaz. Istiqomah tu mana dia tu? Istiqomah tu ini wassalamatu akidatuhum. Istiqamatul muawwilu. Istiqamatul muawwili. Salamatu aqidatih. Maksud dia? Takwa yang berterusan dan selamat akidah dia. Muawwil ni macam dengan mufassir lah. Dia mestilah bersifat dengan istiqamah. Dan akidah dia mestilah sejahtera. Kemudian ayakuna Makna mawawalu al-muawwal. Muawal mimma yumkinu istinbatuhu minan nas. Maksud dia hendaklah makna yang ditakwilkan adalah perkara yang boleh dikerahkan daripada nas. Ya. Tumma An yakunal hukum mustanbatu antari 3. Ar-raqam salis. ada awalnya. An yakun mawalu aliman bil lughati arabiyyah fawaiduha wa alfazuha. Maksud dia hendaklah orang yang mentakwilkan itu seorang yang alim dan pakar bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya serta lafaz-lafaznya. Tumma
an yakuna hukumul mustambatu an tariqat ta'wil munasibah limubadayul Islam. Limabadi'il Islam. Maksud dia hendaklah hukum yang dikeluarkan dengan cara takwil sesuai dengan asas-asas Islam. Ya, prinsip asas Islam. Jadi yang mana lebih senang nak jadi mufassir ke muawwil? Mana lebih senang? Muawwil lah. Sebab dia perlu kepada kajian. Dia kena tengok dulu semua baru boleh tentukan makna. Kalau tafsir ni secara spontan je. Okey. Kemudian ada pun mufassir. Yasanun niat yang baik. An yujharu bil haq. Yajhara bil haqq. Hendaklah terang-terang atas kebenaran. An yakuna mutawadian. Hendaklah seorang yang bertawaduk. Tawaduk maksud apa tawaduk? Rendah diri. Rendah diri ke rendah hati? Rendah. Rendah apa yang sesuai? Rendah? Hati. Hati. Rendah diri rendah hati. Kemudian? An yahsanu al-idadu wal ada. Elok perwatakan dan perawakan. An yatahalla bita'ni fi hadithihi. Ta'anni fi hadithihi. Hendak teliti kita bercakap. An yataharri sidqu fin Yataharra. An yataharra sidqu fin naqli. Hendaklah ia mengkaji kebenaran ketika menyebarkan. Dalam riwayat dia tu, dia mesti berusaha sungguh-sungguh nak jaga dia punya keaslian benda apa yang diriwayatkan tu. An yatakallaku bil akhlaq karimah. Hendaklah mewakili akhlak yang mulia. Dalam semua ciri ni ada tak dekat kamu semua? Ada. Ada. Tak wani jawab? Tak pasti. Tak pasti no. Takkan nak ngaku ke Ustaz? Saya kalau saya mengaku, orang kata lah macam baik sangat kan? Okey. Boleh faham tak tafsir dengan takwil? Kesimpulan daripada rumusan yang Ustaz bak tadi. Tafsir adalah sebut seorang. Tersurat. Tersurat. Takwil? Tersirat. Tersirat. Okey. Kemudian tengok at-tadribat. Mal muradu bi tafsir lughatan al-ibadah wal kashfu. Dan kaifa arrafa az-Zarkashi ilm at-tafsir. Ilmun yu'rafu biha. Apa dia? Sampai habislah kamu. Yufamu bihi kitabullah al-munazzal. Sampai habis. Dan mal farqu baina tafsir wa ta'wil. Beza dia dekat mana? Macam mana nak jawab beza? Menggunakan ni takrif istilah ni. Kalau beza. Kemudian limadha tata'allamu 'ilm at-tafsir? Pasal apa belajar ilmu tafsir? Boleh jawab juga dekat sini. Dua saja. Dia letak 3 tapi 2 je makna sama tu. Kemudian
anta ka talibil ilm ma dauruka fi raf'i mustawa fahmi al-Quran wa tafsirihi lada talabah. Kamu seorang pelajar ataupun penuntut ilmu, apakah peranan kamu untuk meningkatkan tahap pemahaman Al-Quran dan tafsir dia dalam kalangan pelajar? Apa kamu buat? Tak buat apa? Kamu buat apa? Banyakkan baca Quran. Baca saja boleh faham tak? Belajar. Kena belajar lah, ke mana pun kena belajar. Talaqi. Talaqi ni maksud apa? Bersemuka dengan guru. Walaupun tak bersemuka secara online pun, dia kira insya-Allah lah dia terima oleh Allah Ta'ala. Panggil talaqi juga. Biasalah perubahan zaman kan. Kemudian ikhtar al-jumalal munasibata wamla'ha fil farag. Antara adab mufassir apa dia? Hak ni ada tak? Al-akhzu biqauli sahabi ada tak? Adab ke? Mengambil kata-kata sahabat. Dia terima teguran. Tak. Tak, bukan Yang ni adalah syurut. Kemudian ayataharra sidqa wa dhabta fi naqli. Adab ke? Tak. Ya. 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 Ayataharra as-sidqa tu. Dia usaha nak membenarkan diri dia dalam riwayat. Husnul khuluq. Adab ke tak? Tak. Tak. Husnul khuluq. Betul. Betul lah. Kemudian an yakuna mutawadhi'an layyinal janib. Adab ke tak? Betul. Tak. Ya. Ayatahalla bita'anni warrawiyah fi hadisih. Dia mestilah tenang, teliti dalam percakapan dia. Adab ke tak? Tak. Tak. Ya. Ya. Idraku ma'ani wa ibarati ayatil Quranil Karim. Mengetahui ini syarat ke adab? Bukan. Bukan. Syarat. Itu adalah Bukan. syarat nak jadi mufassir. Bukan adab mufassir. Adab mufassir ni adab. Adab ni apa yang kita faham? Akhlak lah. Okey. Naktafi bihadzal qadar. A'indakum al-as'ilah? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, naktafi bihadzal qadar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan out lagi nah. Ustaz nak ambil